Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita akan belajar topik 10.4 iaitu mekanisme pembekuan darah. Di akhir pembelajaran nanti, diharapkan murid dapat menguasai 3 standard pembelajaran sebagaimana yang ditunjukkan pada paparan yang pertama ini. Apakah keperluan mekanisme pembekuan darah? Yang pertama, bagi menghentikan kehilangan darah. Ini penting kerana sekiranya seseorang yang mengalami kemalangan kehilangan darah berlebihan, ini boleh menyebabkan kematian. Keperluan mekanisme pembekuan darah yang kedua ialah bagi mencegah kemasukan patogen, iaitu mikroorganisma berbahaya yang boleh menyebabkan penyakit. Dan yang ketiga, bagi mengekalkan tekanan darah dalam keadaan normal. Ini penting bagi memastikan pengangkutan nutrien dan gas boleh sampai ke tisu dengan efisien. Mekanisme pembekuan darah berlaku apabila salur darah terbuka ataupun luka, platelet akan melekat dan bergumpal pada permukaan luka untuk membentuk plak platelet. Gumpalan platelet, sel-sel rosak dan faktor pembekuan akan menghasilkan enzim trombokinase. Enzim trombokinase kemudiannya menukarkan protrombin iaitu protein plasma tak aktif ditukarkan kepada trombin iaitu enzim aktif dan proses ini memerlukan kehadiran ion kalsium dan vitamin K. Trombin kemudiannya akan memungkinkan penukaran fibrinogen iaitu protein plasma yang larut dalam darah ditukarkan kepada fibrin iaitu gentian protein yang tidak larut. Fibrin kemudian akan membentuk jaringan yang memerangkap eritrosit dan menutup luka. Darah beku akan mengering membentuk keruping dan kemudian luka akan sembuh di bawah keruping. Paparan selepas ini adalah carta aliran menunjukkan mekanisme pembekuan darah. Perkara yang terakhir dalam topik ini iaitu memelihalkan isu kesihatan berkaitan pembekuan darah. Isu yang pertama, hemofilia. Hemofilia ialah penyakit di mana darah tidak boleh membeku. Ini disebabkan tiada faktor pembekuan di dalam darah. Penyakit ini boleh diwarisi secara genetik. Isu kesihatan yang kedua ialah trombosis. Trombosis iaitu pembentukan darah beku atau trombus di dalam salur darah. Trombus terbentuk kerana pertama, disebabkan kerosakan salur darah. Faktor yang kedua, apabila aliran darah terlalu perlahan, ini boleh menyebabkan pengumpulan faktor pembekuan yang seterusnya menyebabkan terbentuknya trombus. Dan isu yang ketiga ialah embolisma. Embolus ialah darah beku yang terpisah daripada tapak pembekuan, kemudian mengalir di dalam aliran darah. Embolus boleh tersekat pada salur darah kecil dan boleh menghentikan aliran darah. Kesannya, ia menyebabkan bekalan oksigen dan nutrien tidak sampai kepada tisu dan ini boleh menyebabkan strok atau serangan jantung. Alhamdulillah, habis dah topik ni. Cikgu harap semua murid-murid dapat memahami dan menguasai topik ini. Untuk menguji kefahaman murid-murid semua, murid-murid bolehlah menjawab praktis formatif 10.4. Selamat menjawab.